Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallahu sirrah. Wa qala al-imam al-Ghazali wa mahma lam yuhissa al-insanu biju'in wala shiba'in tayassarat lahu al-ibadah wal fikr wa khaffa fi nafsihi wa qaya 'ala al-amal ma'a khiffatih. Lakin hadha 'inda i'tidali at-tab'. Wa amma fil bidayatil amr iza kanatil nafs mutashawwiqatan ila syahawati mukbilatan ila al-ifrati fal i'tidalu la yanfa'uha bal la budda minal mubalaghati fil ilamiha bil ila an ta'tadila fa izartadat wastawat raja'a biha ilal i'tidali wa taraka ta'zibaha wa ilamaha. Wa min hadha sir ya'muru syaikh muridahu bima la yata'atahu fi nafsihi fa ya'muruhu bil ju' wa huwa la yaju'u wa ya'muruhu bitarkil fawakih wasyahawati wa qad la yamtani'u huwa minha li'annahu qad faragha min ta'dibi nafsihi fastaghna anit ta'zibi. Manakala tiada merasa oleh seorang itu akan sakit lapar, lam yahissal al-insan biju', jadi lapar tu tak terasa apalah, tiada merasa akan berat, kenyang, dan saya mudah baginya berbuat ibadat. Mana bila suhu badan kita, kedudukan dia stabil, tenang, tak berat sangat, tak lapar sangat, ketika kita buat adat senang, ya. Tapi kalau dah lapar sangat kadang terganggu. Kalau kenyang sangat pula mata kuyu, dah tidur je kerja, dah kenyang, buat perut kenyang dengan tidur, itu adik-beradik seibu sebapak. Bila kenyang perut dia layu tuan. Dan saya mudah baginya berbuat ibadat dan mudah baginya bertafakur dan ringan di dalam dirinya dan kuat di atasnya berbuat amal seteringan. Sebab tu puasa bukan sampai kita lapar sangat dan sebab tu disuruh kita bersahur. Ini dia. Badalah hadis Nabi kita, ista'inu bil qailula ala qiyamil lail, ya. Wasahur ala siyamin nahar. Minta bantuan kamu dengan qailulah, dengan tidur sebelum zuhur tu, ya, untuk bangun malam, dan dengan makan sahur untuk puasa siang. Jadi kita makan sahur tu sebab tu disunatkan makan sahur, makan yang berat, dan disunatkan pula takhir sahur. Lebih kurang kita baca 50 ayat masuk waktu subuh. Tu bagus. Ini dia jaga mata tidur. Dia sahur pukul 12. Pukul 2 malam dah sahur, lepas tidur membongkang. Ya, sunat sebelum tu. Kalau kita baca ayat Quran lebih kurang 50 ayat. Tak banyak, ya. Dekat-dekat macam nak kat terahim tu. Orang Melayu pula dah terahim tak boleh sahur, mana dia ambil tu. Ya, terahim tu nak terahim bukan masalah tak boleh sahur. Bahkan dekat situ yang terbaik 50 ayat dia sebelum subuh, tu bagus sahur. Sebab apa? Dia menolong, membantu kita untuk puasa besok. Mana puasa bukan nak seksa diri sampai lepek badan kan. Kita mengambil maklumat macam mana maknanya perut tu kosong, ada kelebihan dia banyak, ya. Iza akal rajatuma mulai ajafu nuran. Bila seorang mengurangkan makan, maka dipenuhkan batin hati dengan nur, cahaya iman dia terang, cahaya Islam dia terang, cahaya mahabbah dia terang, ya. Tetapi ini pada orang yang telah adil, mana seimbang tabiat, iaitu tabiat orang yang arifin, yang yakni apa, al-muntahin, mana yang peringkat dia tinggi, yang telah baik nafsunya, yang mana nafsunya hati dia tak pernah lupa dengan Tuhan, dan telah baik mana hatinya, hati telah bersih tawajuh ke Tuhan, yakni telah hilang syahwat nafsunya yang sangat gemar kepada makanan. Maka dia buat macam itulah, ya. Jangan berat sangat, jangan lapar sangat, jangan kenyang sangat. Ada pun orang yang mubtadi, yang macam kita tentang orang baru, belum terbuka makrifat yang sebenar lagi,
yakni orang yang baru menjalani akan jalan tariqah ahli sufi. Apabila adalah nafsunya sangat suka kepada makan makanan, berapa kejap makan, kejap makan, satu hari yang paling 6 kali makan, itu yang belum lagi hilang syahwatnya, yang gemar kepada makan makanan, padahal sangat gemar kepada berhadap kepada berlebihan makan tu lebih nau misalnya, maka adalah lapar yang pertengahan itu tiada memberi manfaat akan orang yang mubtadi. Kalau lapar macam tadi, sekadar lapar tak sekena tak manfaat untuk didik nafsu dia yang sangat gemar kepada makan, tetapi tak dapat tiada daripada berlebihan menyakiti akan dia dengan berlebihan melaparkan dirinya itu hingga menjadi adil, makna stabil balik tabiat dia. Ya, kalau macam ni nak apa ni, nak dia macam nafsu kita banyak liar kan, agotan dia lebih sikit, tu maksudnya. Ya, di dalam keadaan mendidik nafsu ada satu tajuk apa dia panggil, muaqabah. Aqabah yu'aqimu aqabatan, maknanya dera. Ya, dera apa makna? Denda itu maksud. Ya, kalau dera tu no bahasa denda. Ya, sebab dalam mendidik kita ada denda. Ya, bila nafsu silap kita denda dia. Maka kita pakai keadaan. Banyak wali-wali dia denda. Ya, kita lihat aja benda yang diharamkan dia denda nafsu. Malam ni kau jangan tidur. Ya, baca Quran, sembahyang, zikir sampai subuh. Itu banyak dibuat para aulia. Ya, dia tengok dia pun tak elok, dia buat dia pun tak sihat. Sembahyang 50 rakaat misalnya. Badan suluk kita pakai keadaan tu. Dia leka je kan kadang langgap bagi sembahyang 10 rakaat, 20 rakaat. Itu dia panggil apa? Muaqabah. Denda dalam mendidik nafsu supaya dia takut. Tu. Tapi yang kita denda tidak buat, dia akal ni. Kau tak buat, kau buat maksiat tadi kau buat, kau jaga 20 rakaat. Dia dibuat, kita senyap je. Dia kata tuan aku ni autar. Ya, dia main. Buat betul dan terdenda dia, insya-Allah dia akan jadi lembut. Tetapi tidak dapat tiada daripada berlebihan lebih menyakiti. Maksud dia apa? Kita denda dia lebih. Lapar diri bila dia sangat kuat makan ni. Ya. Bahawa jadi sampai tabiat dia jadi stabil. Dan pertengahan tabiat sekira-kira tiada lagi sangat gemar ia kepada memperbanyakkan makan. Ya. Ni ada hidup makan di kerja itu menjadikan banyak buang masa sebenarnya. Kemudian banyak melalaikan hati, mengeraskan hati. Dia bukan tak makan, kita bukan malaikat, kita kena makan. Bagi suruh, kulu makan oleh kamu, washrabu minum oleh kamu. Tapi wala tusiku, jangan melampaui. Melampau macam melampau lebih sangat. Maka apabila telah baik tabiat orang yang mubtadi, yang mula-mula belajar menjalankan diri ke Tuhan ni, yang salik itu, dan adalah terlebih benar-benar baik tabiatnya, ia telah hilang syahwat nafsunya yang sangat gemar tu kepada membanyakkan makan makanan, maka tiga itu kembali ia kepada makanan pertengahan balik. Ya, dan meninggal ia akan menyeksa nafsu. Mana apa? Mendenda nafsu tu dengan membanyakkan berlapar tadi, dan meninggalkan akan menyakiti akan diri dengan mengurangkan makan tadi. Dan daripada rahsia inilah bahawa menyuruh syekh yang muridnya dengan pekerjaan yang tiada mengerjakan pada dirinya. Ya, syekh kata jangan makan benda-benda berdarah, ikan jangan makan, daging jangan makan, dia makan. Ya, di sinilah makna. Sebab apa? Syekh duduk tarap ni, murid baru berjalan belajar, maka tak sama tu. Makanan dia tak sama. Makanan orang sihat dengan makanan orang sakit sama tak? Makanan orang dalam wad dengan makanan luar sama tak? Tak sama kan. Orang dalam wad dia kena makan khas ni, makan ni, doktor akan sukat. Tapi kalau orang sihat luar, doktor tak ada benda. Dia nak makan dari mana gula pun kurang punya kencing mana jangan. Dia telah gulakan meter naik 20 pergi. Kalau orang sihat tahu. Itu makna kata apa? Makan kamu sebagai makan orang yang sihat. Apa makna dia? Makanan yang tidak ada risiko. Makanan yang tidak berisiko dengan sebab apa? Dengan sebab tubuh badan dia sihat. Budak-budak umur 17 tahun, 15 tahun sihat tak dia tuan? Tegar kita makan gula apa tak ada hal lagi dia. Sebab dia body dia kuat, antibody dia kuat lagi. Jadi maknanya bagi dia tak ada hal. Tak sama dengan orang tua je kita ni. Kalau makan sikit dia kambing terpelik on. Makan gula sikit dah pening kepala. Makan buah dian baru 2 bulan dah sakit kepala. Budak sebiji dia tala saja. Sebab apa? Antibody dia kuat. Itu kiaskan bila antibody rohani dia kuat macam Arif Billah. Dia ambil dunia apa banyak pun tak ada. Sebab apa? Dia ambil berkaitan nafsu, bahkan dikaram dengan af'al Tuhan. Dia kata mengkaramkan diri af'al tu tak apa.
Bagaikan apa dia laku kat dia, nikmat ke bala pun semua dia dengan Tuhan. Juga kita masih lagi dengan nafsu atau kena blok lagi. Atau ada. Sebab tu makan sebagai makan orang yang sihat. Abang sihat rohani dia. Orang yang sihat rohani dia, dunia datang banyak mana pun tak ada hal lagi dia. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika seorang ibu tadi datang ziarah anak di dalam suluk. Dia tengok anak dia tinggal kulit dengan tulang. Makan air tawar, kemudian goti kering. Dia tengok Syekh Abdul Qadir Jailani duduk atas meja dia makan ayam. Dia kata, ya Sayyidi Syekh, pecah hati aku. Dia kata, hiba tengok kau makan ayam, anak aku dia tinggal tulang. Syekh kata, apa tak apa. Dia kata, aku dulu macam tu ke, apa anak kau sampai taraf ni boleh lah. Dia ambil tulang ayam tu kan, dia longgok dia pun tepuk, kum bismillah, bangun dengan izin Tuhan, jadi ayam balik tuan. Terperanjat mak dia, oh tak apa tuan Syekh, kata ya, macam tu anak kau tak apa lah, kata kau nak makan, ya. Tapi Syekh kan tepuk tak jadi ayam tuan. Jadi roti canai kan. Habis ya. Maksudnya dua keadaan, makanan menjejas rohani. Kalau tak jejas, bahkan dikaram memandang rahmat Tuhan, itu sifat arif, ya. Kalau dia makan, dia rasa seronok dengan makan, orang lalu tak nampak atau belum lagi. Itu dia tersangkut dengan makanan, itu kena kontrol. Banyak kan lagi dia hanyut banyak, ya. Lagi cerita pasal sedap je kan, ya. Dia asyik mengasah taring gitu. Ya, kemudian berminyak muncung. Allah. Sebab dia kata sini apa sini, dan daripada rahsia inilah bahawa menyuruh syekh yang mursyid itu akan muridnya dengan pekerjaan yang tiada dia mengerjakan. Sikit kan makan, dia makan tak sama kita kan. Akan dia pada dirinya, kita pula kata, kita disuruh makan ini, dia makan sedap. Orang tu makan mak Allah, engkau makan mak nafs, mana sama. Dia makan billah, kau makan bin nafs dengan nafsu. Dia makan billah, karam dengan afal Tuhan, mana sama. Pada dirinya, maka menyuruh ia akan muridnya dengan sangat berlapar padahal ia tidak berlapar, dan menyuruh ia akan muridnya dengan meninggalkan akan makanan buah-buahan yang sedap-sedap misalan dia, padahal dia tidak menegakkan dirinya. Dia tegar murid dia makan makanan yang dia menyawa, berdarah, dia bedal. Sini dia. Dan dirinya daripada memakan akan yang demikian itu, ya. Ini tuan guru ada cerita, tuan guru saya pun cerita lah, ya. Dia ambil kalam Imam Syafi'i, al-ilmu mazbuhun baina fakhizaiha. Tahu makna dia? Tak tahu. Balik tengok kamu. Al-ilmu, ilmu tu mazbuh, disembelih, baina fakhizaiha, di celah kelempang perempuan. Apa maksud dia? Kalau tengah mengaji, kau jangan sebut nak bini dia. Tumpu belajar dulu. Dah lepas mengaji kau bini dia. Kalau ni budak sekarang banyak kan, pergi balik mengaji bini, lepas bini tenggelam. Dulu tahan. Dah habis mengaji semua kau bini lah. Budak-budak pula masa mengaji tu tuan guru cerita kan. Tuan guru saya masih jadi murid lah. Tok guru cerita macam tu, dia quit. Dia tak pergi kahwin, dia bini 4. Dia kata nak murid jangan kahwin, dia bini 4. Atau di gua-gua sebenarnya. Itu makna sinilah. Mana kau dalam proses sedang menimba ilmu, dulu tahan dulu. Kau proses salik nanti dulu. Kau dah taraf mursyid atau kau dah taraf arif, betul tak apalah. Atau maksud dia sebab apa? Kelakuan tak sama kan. Orang arif makan billah, kau makan bin nafs, mana sama. Dia makan billah, musyahadah dengan Tuhan. Kau makan dengan nafsu, mana sama. Sebab tu kita tahan dulu sampai dia bersih. Bila dah bersih tak apalah, lagi makan kan? Dah keluar wat nak makan, pergi nak makan. Dia belum keluar lagi wat tu tengah berubat, nanti dulu pantang dulu. Dah sihat kan tak apalah. Ini begitu juga rohani, ya. Rohani yang sihat dengan rohani tak sihat, maka kelakuan dia mengambil lain. Dan menyuruh ia akan muridnya meninggalkan sesuatu yang sangat diingini oleh muridnya, padahal ia tidak menegar bagi dirinya. Syekh tadi tak ada, disuruh orang dia buat, tekan jaga tu. Kadang orang tak faham, tak mengaji, orang tu syekh dua orang, dia tak buat itu. Udah ada komen syekh pula, mana menjadi syaitan orang. Jaga tuan, kerana syekh itu telah selesai, ya, ia daripada menyucikan, ya, dirinya, dan telah selesai daripada membaiki nafsunya. Sebab tu dalam suluk, ketiga suluk, proses masuk wat, akan ikut pantang-pantang ni. Lepas dia bersuluk, dia kata dalam suluk dia tak bagi makan beberapa kaedah dia. Ya, contohnya makan berdarah, dia tak bagi.
Lepas suluk 2 ekor kambing tumbang, ulak dah. Dia dah khatam proses pergi makan dah, tak ada apa kan. Masa sedang berubat tu ikut cara dia lah, ya. Kerana syekh itu telah selesai daripada menyucikan akan dirinya dan telah selesai daripada membaikkan nafsunya, maka telah terkaya daripada menyakiti. Mana apa kalau kita bahasa kita menyakiti ni, apa kita kata apa tadi, mendenda. Denda, dia tak pakai istilah denda dah, sebab denda ni budak-budak bila orang tua-tua dah matang tak payah denda, tersindir cukup, ya. Bercakap orang tua-tua tersindir juga dah, dia faham. Budak-budak tak boleh, kena denda baru dia ingat. Tak denda tak ingat dia buat dak dia. Ada lain cara dia ni. Dan kaya daripada menyakiti akan dirinya dengan berlapar-lapar itu. Jadi maknanya ada beberapa perbezaan. Dan satu lagi, dan dari kena inilah dikayatkan oleh setengah ulama bahawasanya Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari ni minal Abdal, ni wali Abdal tadi, ditanya orang akan kelakuan makannya seperti makan orang yang mubtadi pada ketika permulaan menjalani bagi tarikat Sufiah. Dia sendiri dulu macam tu, puas sekat makan sekat. Maka berkhabar ia akan orang yang bertanya pada beberapa bagai daripada kelakuan riyadahnya tadi dulu, dan setelah daripadanya bahawa adalah ia dalam mubtadi, makan ia akan daun bidara, daun makan beberapa masa dan setengah daripadanya bahawa adalah ia makan akan batang gandum, ya, di dalam beberapa, dalam masa 3 tahun. Masya, kita pun tak tergambar dahsyat punya, ya. Kemudian maka ia dikhabarkan bahawa adalah makan di dalam 3 tahun, iaitu harganya ialah 3 dirham. Dan nak beli apa 3 dirham? Ada setengah wali dia beli gandum dalam 1 kilo, dia pecahkan kecil-kecil macam goli kan, sebanyak 360. Dia makan 1 hari sebiji. Ngelodak perut kan. Sampai betul-betul dah nafsu tamkin, dia dah mantap, kalau mati tukar makan. Wow, dia dah makan sedap pula sekarang. Dulu dulu lain itu. Dulu sedang sekolah, sekadar keluar universiti. Kan ada lain kan, itu maksudnya. Ketika mubtadi lain, ketika muntaha dia lain. Sebab rohani dia berbeza tu. Ketika dulu mula awal dia makan dengan nafs, sekarang dia makan billah, ada lain, ya, itu faham tu. Iaitu tiap-tiap setahun harga makanan ni hanyalah 1 dirham. Oh, ni banyak boleh simpan duit. 1 dirham kan, duit emas tu, dirham duit perak. Maka ditanya oleh orang pula akan dia sekarang, betapa sekarang, yang ni betapa engkau pada masa muntahi? Maka menjawab dia adalah aku makan tiada berhad, tiada berwaktu. Nak makan ni dah. Sebab apa? Dia makan bukan lagi macam dulu, ya. Dulu kawal, sekarang dia makan dengan syuhud akan Allah Ta'ala, ya. Itu beza, itulah ada lagi kata Imam Ghazali, wallahu a'lam.